Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغوا عني ولا آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 30 November 2020 satu misi kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bertemu di dalam kuliah kemaya kita pada kali ini ya, dan kita menyambung kembali pengajian kitab Tafsir Ibnul Athir yang ditulis, dikarang, disusun oleh Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Suhaidi Muhammad Ar-Riyawi Al-Penyangati rahimahullah ta'ala ya, dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syukur Allah SWT. Dan kita memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah Ta'ala memurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan ya, serta sekalian kita bersama suami isteri anak-anak kita dilindungi dari wabak COVID-19 ini terutamanya insyaAllah, dan dari segala mara bahaya, bala bencana, musibah dan juga fitnah, sama ada fitnah hidup ataupun fitnah yang mati, terutamanya fitnah Masih Dajjal pada akhir zaman ini.
Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim rahimahullah, sebenarnya yang disebutkan tadi, kita akan teruskan pengajian kitab Tafsir Ibrul Athir pada masih lagi bincangkan ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah pada muka surat 98 di dalam kitab ini, pada perenggan yang ketiga. Dahulu ada dinyatakan bahawa inilah misalan kaum Bani Israel yang diceritakan oleh Allah. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran berulang untuk jadikan contoh dan teladan bagi umat yang lain sesudah mereka. Tuhan tidak ada membawa misalan yang kosong dan sisir. Tuhan bermaksud hendak mendidik, hendak menanam semangat kesedaran, keinsafan dan berbakti. Semangat suatu umat yang sudah padam dan jiwa satu bangsa yang sudah mati dapat dinyalakan dan dapat dihidupkan dengan cara memberi didikan cerita sejarah. Maka itulah sebabnya Tuhan mengulang-ulang cerita sejarah di dalam Al-Quran. Jadi itulah tujuan Allah SWT menceritakan kisah-kisah sejarah di dalam Al-Quran ini untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita, khususnya umat Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dalam ayat lain, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah iktibar wahai mereka yang memiliki mata hati. Iktibar dari kisah-kisah yang diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran ini. Dalam ayat ke-60 surah Al-Baqarah ini, apa yang diceritakan tentang gelagat Bani Israel yang menjadi umat Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dahulu ada dinyatakan bahawa kaum Bani Israel hidup di padang pasir Atih. Ahli tafsir menguraikan hal mereka ini mengikut firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 26 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Jadi ayat 26 surah Al-Ma'idah ni ayat di dalam frasa yang kita bacakan sebentar tadi, ada dua tempat yang diharuskan berhenti. Jadi wajah yang pertama, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh. Mafhum dia, Allah SWT berfirman, sesungguhnya, maka sesungguhnya ia, iaitu tanah suci itu, Baitul Maqdis atau Jerusalem itu, diharamkan ke atas mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka sesat yang hidup kebingungan di muka bumi. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua ialah qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Allah SWT berfirman, maka bumi Baitul Maqdis itu ataupun Al-Ardul Muqaddasah itu diharamkan ke atas mereka, yakni kaum Bani Israel. 40 sanatan yatihuna fil ardh, 40 tahun mereka kebingungan di atas muka bumi, berada di padang teh itu. Kedua-dua wajah ini memberi makna yang sama benar. Maknanya kaum Bani Israel diharamkan memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun ataupun bumi Jerusalem selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itulah mereka diletakkan di satu tempat yang dinamakan sebagai padang teh. Padang teh ini maksudnya di satu kawasan yang mereka berlega-lega di situ. Selama tempoh tahun tu mereka berada di situ, tak boleh pergi mana-mana. Apa tujuan dia? Kita akan lihat apa yang ditulis oleh penyusun ataupun pengarang kitab ini. Mereka menghuraikan seperti berikut, kaum Bani Israel yang sedang dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan Tuhan telah ditahan selama 40 tahun di dalam satu kawasan padang pasir Atih. Itu dia. Kaum Bani Israel yang dalam perjalanan
ya, yang sebenarnya Nabi Musa janji ke bahawa diutuskan Allah SWT kepada kaum Israel, membawa mereka keluar dari bumi Mesir, dari menjadi hamba-hamba kepada kerajaan Firaun. Apabila mereka sudah melepasi Laut Merah, ya, seperti mana yang kita baca dalam kisah-kisah lain dalam Al-Quran, mereka diselamatkan daripada Bani Firaun yang memburu mereka bersama bala tentera yang besar. Ya, bila sampai di tepi pantai Laut Merah tu, di hadapan mereka laut, di belakang mereka tentera Firaun. Tentera Firaun semakin hampir, bunyi deruan tapak kaki kuda tentera-tentera Firaun tu semakin kuat kedengaran, bermakna mereka semakin menghampiri tepi laut. Maka kaum Israel bertanya pada Nabi Musa, apakah jadi kita ni? Kita dah sampai tepi laut ni, apakah kita akan mati di tepi laut ni? Kata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Maka ketika itulah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa memukul air laut dengan tongkatnya. Maka terbelah 12 jalan. Di tengah-tengah Laut Merah itu terbelah 12 jalan. Maka setiap kaum Israel ini masuk ke jalan-jalan mereka. Mereka berjalan sampailah ke sebelah sana Laut Merah. Bila sampai sebelah sana Laut Merah, maka Nabi Musa, waktu tu Firaun dah masuk ke tengah-tengah laut dengan tentera ni, dah masuk ke tengah-tengah laut. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa memukul sekali lagi air laut dengan tongkat. Baginda, maka dengan takdir Allah, air laut yang terbelah 12 jalan ni bertaut semula. Maka berlaku Nabi Firaun mati di tengah-tengah Laut Merah itu bersama bala tenteranya. Maka terselamatlah Bani Israel daripada buruan Firaun. Bila dah sampai pada sini, perjalanan itu mesti diteruskan. Maka Nabi Musa pun bawa Bani Israel menuju ke Al-Ardul Muqaddasah, bumi suci dijanjikan Allah Ta'ala pada mereka. Tapi masalahnya, bila nak masuk, mereka berhadapan dengan kaum Jabbarin. Nak masuk ni ada satu kaum Jabbarin yang menunggu mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa menyeru kaum Israel ini supaya berperang bersama baginda. Yang kita dah huraikan sebelum ni, apakah jawapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dan Harun alaihissalam ni? Apa kata kaum Bani Israel ni? Kamu pergilah berperang bersama Tuhan kamu dan kami menunggu di sini. Kalau kamu menang dengan Tuhan kamu, kami ikut. Kami semua akan ikut kamu masuk ke bumi yang dijanjikan itu. Jadi Allah Ta'ala murka atas jawapan Bani Israel ini. Maka Allah Ta'ala mengharamkan mereka masuk ke bumi suci dijanjikan itu selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itulah mereka tersadai di padang Tih ini, padang pasir Atih ini. Atih artinya tempat yang membingungkan, iaitu suatu lembah di antara negeri Syam dengan negeri Mesir dalam kawasan yang sepanjang 9 farsakh. Yang ini kira-kira 30 batu. Di kawasan pantai ini, kawasan lembah, kawasan tanah rata antara negeri Syam dengan negeri Mesir, yang mana kawasan itu sepanjangnya 30 batu. 30 batu ni tuan-tuan macam dari kita boleh kata dari Ipoh ke Kampar lah, 30 batu ataupun Ipoh ke Tapah je tu. Jadi besar kawasan tu. Kerana kawasan tu lebarnya 30 batu ataupun 9 farsakh.
Mengikut pendapat ahli tarikh Ibnu Khaldun dalam dan lain-lain, pada pasir Atik itu dalam kawasan semenanjung Sinai. Ini pendapat mereka. Wallahu alam, tidaklah kita dapat pastikan kebenaran pandangan ini. Mereka hidup dalam kebingungan bagaikan orang tahanan kerana tidak tahu jalan keluar ke lain-lain kawasan selama 40 tahun. Itu sebagai menjalani hukuman Tuhan di atas kebaculan mereka dan di atas adanya pekerti-pekerti mereka yang buruk, yang terbawa-bawa oleh semangat terjajah dan termanja-manja oleh mendapat nikmat dan mukjizat. Jadi inilah macam yang kita sebut tadi. Kerana apa? Kerana mereka bila Allah Ta'ala, bila Nabi Musa AS menyeru mereka supaya berperang bersama baginda melawan kaum Jabarin yang sedia ada di bumi Baitul Maqdis itu, maka apa kata Bani Israel ni? Mereka kata kamu peranglah dengan Tuhan kamu, kami tunggu sini. Dan membayangkan mereka ini adalah bangsa yang penakut. Dan memang kalau kita lihat pun bangsa Yahudi ni, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah, mereka ni bangsa yang penakut. Kalau mereka ni bangsa yang berani, sudah tentu mereka yang memiliki angkatan tentera yang kononnya hebat, sudah berjaya menguasai bumi Palestin kesemuanya, termasuk bumi Gaza. Tapi yang mereka berani ialah menguasai dunia dengan cara-cara bukan peperangan, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan politik, penguasaan ekonomi, makna kata dengan penguasaan yang bukan berbentuk ketenteraan. Kalau manusia ini diajak berperang, memang dia tak mahu. Mereka ditakut. Kerana dalam diri mereka memang sifat-sifat penakut ni ada sampai hari ni. Bukan zaman Nabi Musa AS je, zaman hari ni pun bangsa Yahudi ni bangsa yang penakut. Dia berani bila keadaan ni berat sebelah. Contohnya katakanlah mereka bersenjata tapi lawan mereka tak ada senjata, tu dia berani. Tapi kalau berhadapan perang, tu kita kata warfare, pihak sana pun ada senjata, pihak mereka pun ada senjata, mereka tak berani. Itu yang berlaku di Gaza. Kerana orang umat Islam di Gaza memiliki senjata yang hebat, memiliki kumpulan tentera yang berani mati pada jalan Allah SWT, berani syahid. Jadi Israel tak berani menghantar tentera mereka masuk ke bumi Gaza, sebab mereka tahu bala tentera Israel ini, ataupun yang dikenali sebagai IDF ini, Israel Defense Force ni, mereka ni sifat mereka penakut. Mereka tak berani berperang depan-depan. Tapi kalau orang Arab tak bersenjata, mereka berani. Tapi kalau orang Arab yang bersenjata, mereka tak berani. Ataupun lawan musuh mereka bersenjata, mereka tak berani. Itu hakikatnya. Daripada zaman Nabi Musa sampai hari ini, itulah keadaan orang-orang Yahudi ini. Wallahu alam. Mereka ditahan di padang Tigris selama 40 tahun dalam keadaan hidup yang kasar, perit dan menderita, sampai menunggu timbulnya tunas-tunas dan generasi-generasi yang baru. Keadaan di padang Tigris itu berbeza dengan bumi Mesir yang subur, yang banyak sumber-sumber alam. Di padang Tigris ni padang pasir yang gasar. Jadi Bani Israel ni 40 tahun mereka berada di situ, mereka hidup menderita. Allah Ta'ala cuma hanya beri mereka al-manna was-salwa, dan air yang keluar dari celah-celah batu yang kita sebutkan dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Itu sajalah yang diberi kepada Bani Israel, sebagai balasan dari Allah SWT atas sifat-sifat buruk yang ada pada mereka. Dan tujuan semua itu ialah untuk melatih generasi baru yang lahir nanti di situ, supaya membesar dalam keadaan yang berbeza dengan datuk nenek mereka di Mesir. Mereka akan membesar, dilahirkan membesar dalam persekitaran yang kasar,
maka membentuk jiwa yang kental, jiwa yang kuat, jiwa yang cekal, jiwa yang tabah, jiwa yang jiwa yang kuat dan keazaman yang kuat. Maka nantinya bila sampai masanya mereka diperintah Allah SWT untuk pergi membuka bumi suci dijanjikan, maka mereka tidak akan ragu-ragu menurut perintah Allah SWT. Dia si muda ni lah kan, tu cerita dia. Setelah mereka lalui masa 40 tahun itu, yang bererti telah timbul dua generasi atau dua keturunan, barulah dapat membina negara yang merdeka dan berdaulat yang diciptakan oleh tuan-tuan sebaru mereka. Iaitu tuan baru yang lahir membesar di Peranti inilah yang nantinya akan menguasai bumi yang dijanjikan Allah SWT ini dan membina kerajaan di situ. Yang nantinya daripada kerajaan ini akan lahir dua Nabi yang akan menjadi ketua kerajaan Bani Israel ini, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam. Ada pendapat ahli pendidik yang mengatakan bahawa suatu bangsa atau umat baharu dapat diharapkan kecerdasan dan ilmu pengetahuannya setelah menerima didikan selama 15 tahun, sedang akhlak atau budi pekerti suatu umat pula baharu dapat diharapkan setelah menerima didikan selama 40 tahun. Maknanya sekarang ni bila di golongan ataupun ahli-ahli bidang bidang pendidikan mengkaji, kenapa Allah Ta'ala sebut 40 tahun, rupanya mereka kaji bahawasanya 40 tahun ni adalah tempoh yang diperlukan untuk membina satu generasi yang hebat. Jadi dalam konteks kita di Malaysia ni begitulah. Kalau kita nak bina satu generasi yang hebat, memerlukan masa 40 tahun. Bukan kita hari ni kita semai besok dapat hasil. Hari ni kita semai, kita bina generasi muda, anak-anak kita, lagi 40 tahun mereka akan jadi generasi yang hebat. Begitulah kata pakar-pakar ilmu pendidikan. Dapat diambil kesan di sini bahawa satu umat jika nak merasakan hasil pembinaan negaranya yang baik, hendaklah berpegang dengan moral, budi pekerti dan akhlak yang baik dalam masa 40 tahun. Itu dalam masa generasi yang tebal jiwanya oleh pengaruh penghinaan itu sudah dikuburkan dan diganti oleh generasi baru yang saya dilahirkan telah mengecap udara merdeka, berakhlak baik dan berbudi mulia. Jadi inilah yang berlaku kepada Bani Israel di Peranti tu. Jadi generasi-generasi yang memiliki mentaliti terjajah, yang hidup manja, hidup dalam keadaan serba ada di Mesir itu, generasi lama ni akan mati di Peranti ni dan diganti dengan generasi baru. Jadi generasi baru inilah yang akan membina jati diri yang kuat, yang nantinya akan dari mereka akan memimpin generasi kemudiannya untuk membina sebuah negara Bani Israel yang merdeka. Kerana apa? Kerana generasi yang baru ini tidak tidak terdidik dalam persekitaran yang dilalui oleh Datuk Nenek mereka di Mesir dahulu. Mereka sudah tak ada kaitan. Kami bukan dibesarkan di Mesir, kami dibesarkan di sini. Jadi kami memiliki mentaliti, sikap yang berbeza, dan kami sedia berjuang untuk bangsa, agama dan negara kami. Gitulah lebih kurang. Camkanlah ini, renungkanlah fikiran kita sedalam-dalamnya mengenai pelajaran yang masih berpusing-pusing di sekitar maudhu kaum Bani Israel sahaja selama ini. Janganlah kiranya berasa bosan, sedang Tuhan sendiri tidak ada bosannya menceritakan hal kaum Bani Israel dalam Al-Quran berulang-ulang. Jadi sebenarnya apa yang Al-Quran ceritakan tentang Bani Israel ni di dalam ayat ini dan dalam ayat lain dan di dalam surah yang lain, sebenarnya untuk menjadi pengajaran dan iktibar untuk kita. Kerana apa? Kerana Bani Israel inilah bangsa yang paling banyak dikurniakan Allah SWT Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kerana apa? Kerana mereka ni bangsa yang cukup susah untuk dididik, ditarbiyah, dididik untuk mengenal Allah
Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Orang Arab hanya memerlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidina wa habibuna wa syafi'una wa rasulina wa maulana, untuk menjadi bangsa yang hebat, yang pernah menguasai 2/3 dunia. Sedangkan bangsa Yahudi sampai banyak Nabi dan Rasul diutus pada mereka, mereka tetap dalam keadaan mereka, sifat mereka yang Al-Quran ceritakan, sebenarnya sifat itu saat masih ada sehingga hari ini. Itulah sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan datang pada surah ini berulang-ulang dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita sekalian, kita khususnya umat Islam yang menerima Al-Quran ini dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan seperti mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit kupasan daripada ayat ke-60 surah Al-Baqarah ini yang telah kita selesaikan daripada kupasan daripada tulisan penyusun pengarang penulis kitab tafsir Ibnu Asir Ibnu Athir, Tuan almarhum Tuan Guru Ustaz Ahmad Suhaji Muhammad. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan teruskan dengan membicarakan ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Baqarah, itu ayat yang ke-61. InsyaAllah pada muka surat akhir, muka surat 9 ni masih lagi menceritakan tentang Bani Israel. Masih lagi menceritakan tentang Bani Israel. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada kali ini ada manfaat untuk kita bersama, diberikan kepada orang baik dan kepada rahmati daripada Allah SWT, dan kita bagi kita bersama seperti yang kita bagi di syurga akhirat. Kalau ada apa-apa sampaikan oleh kita bahasa telah berbicara dengan semua dari Allah SWT, di Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketemu kita pada kuliah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu apa azam ini boleh kita tamatkan tangguh kuliah kita kali ini dengan tasbih kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hazan wa ma tafara baiti fil masuma. Allahumma jalla fi nuri a'da'i wa na'udzuka min shururihim. Allahumma badi' shamlahum wa farik jam'ahum shatika wa zazi ala muslimin min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yanzil kitab wa yambil sawaz min azab yazif wa sunnah fi sirrahum rahmin. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وزاد السكون والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها ومن بطن. أمل لنا هذا خصوصا وأسأل بلدنا نعمة بفضلك وجودك وكرمك وكرمنا بناس المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذب من سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا زين موزنا وفهمنا أقوى. ربنا ظلمنا أنفسنا إن تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا مسلما لمن ولقاءنا وعمل في هذه الليلة المباركة بشر من آخر بار إنك سمع علمت إلى ما تكبرنا فيها سمونا تتنا فيها سابق الله الحمد لله رب العالمين. تقول الله منكم منا منكم تقبل كرم بالهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.